TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dari saya Wani Kiri dan juga saya Nisaki. Hai Wani, tumpang lalu ya Road to Success. Mempersilakan. Okey, pada anda semua, anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Tapi kali ini kita berada di jam ketiga untuk sama-sama kita meneroka lebih dalam motivasi kekal cemerlang SPM. Ya, sebelum tu adik-adik dan juga semua penonton di rumah, jangan lupa sentiasa kekal menjaga SOP kerana kita masih lagi memerangi COVID-19 Wani. Betul. Jangan lupa macam kita sekarang pakai face mask. Kita ada jarak 1 meter ni sebenarnya. Betul. Mungkin tak nampak tapi sebenarnya agak luas di dalam studio ini dan jangan lupa sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer Wani. Pakai hand sanitizer, gosok betul-betul. Ni pegang macam-macam ni kita tak tahu apa yang kita pegangkan. Jadi jangan lupa sentiasa kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Dan kepada adik-adik yang kembali ke sekolah tu nanti Wani, pun sama jaga SOP, okey? Ya. Dan kerana apa? Sebentar lagi kita akan bersama dengan pakar pembangunan belia yang kita akan jemput untuk bersama-sama dengan kita memberi motivasi kepada calon-calon SPM yang mungkin agak stres. Esok dah mula duduk balik ni. Ya, saya pun stres Wani. Mungkin kita boleh minta nasihat dengan profesor yang akan bersama dengan kita sebentar lagi Wani, dan adik-adik pun mungkin orang kata apa, di waktu-waktu akhir ni apa lagi yang mereka boleh dapatkan input daripada episod kita pada hari ini. Okey, kalau nak tahu siapa tetamu jemputan khas kita hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil beliau. Tu dia. Tetamu jemputan kita bukan calang-calang orang. Ya, betul. Beliau merupakan pakar pembangunan belia yang punya pengalaman selama 18 tahun dan beliau merupakan daripada Universiti Putra Malaysia. Kita ingin mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad. Apa khabar Dr. Profesor? Maaf. Khabar. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Selamat datang kerana sudi sama-sama dengan kami di Road to Success SPM 2020. Jadi kita hari ini kita bahasakan Profesor lah ya. Profesor kita hari ini akan sama-sama memberikan motivasi kepada anda yang sedang menonton dan boleh memberi motivasi kepada kami jugalah yang ada di sini. Soalan nak tanya ni macam-macam. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah. Mungkin Profesor boleh terangkan sebenarnya mengapa Profesor pilih tajuk motivasi untuk kekal cemerlang ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Wani dan juga Nisa dan juga Didik TV atas jemputan. Sebenarnya yang menarik tentang topik ini, betapa pentingnya untuk pelajar bukan sahaja cemerlang, tetapi kekal cemerlang. Yang mana kekal cemerlang ni sebenarnya adalah pembawakan diri kita. Jadi uniknya pelajar-pelajar kita di sekolah, terutama bagi calon-calon SPM kita yang sedang berjuang sebenarnya, mereka bukan sekadar perlu untuk bermotivasi tetapi perlu sentiasa bermotivasi. Dan secara langsung bila ada kekal cemerlang dalam diri, insya-Allah mereka akan nampak masa depan yang lebih gemilang, lebih cemerlang dan mereka akan terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Baik, Prof. Prof, seperti yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar SPM 2020 bukanlah pelajar yang biasa. Mereka luar biasa sebab mereka menghadapi waktu persediaan tu sangat panjang, sangat lama berbanding pelajar-pelajar sebelum ini, murid-murid sebelum ini. Jadi mungkin ada yang sudah rasa down, rasa macam alamak nak kena belajar di rumah. Pelbagai cabaran, apa antara cabaran yang pelajar-pelajar ini hadapi di rumah untuk menghadapi PDPR? Ya, satu soalan yang baik. Sebab kita lihat kita telah menghadapi satu tempoh orang kata yang agak mencabar. Bermula daripada bulan Mac tahun 2020 sehinggalah kini. Kali pertama kita telah mengalami suasana di mana kita berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan dan seterusnya kita dalam tempoh sempat kita ke sekolah semula dan akhirnya kita kembali semula kepada tempoh pergerakan Kawalan Pergerakan kali kedua. Jadi secara kesimpulannya pelajar kita di Malaysia banyak tinggal di rumah. Mereka banyak tinggal di rumah. Jadi bila banyak tinggal di rumah, mereka terpaksa mengadaptasi proses pembelajaran tersebut di rumah. Guru juga mengajar di rumah. Jadi secara tak langsung mereka terpaksa beradaptasi dengan suasana di rumah. Jadi semestinya akan ada cabaran. Kerana bila berada di rumah,
kita ada tanggungjawab. Mak ayah juga ada tanggungjawab, anak-anak pun ada tanggungjawab, guru pun ada tanggungjawab. Jadi bila sebut tentang tanggungjawab, masing-masing ada peranan. Jadi bagaimana cuba untuk kita memastikan mereka tidak rasa terbeban berada di rumah. Sebenarnya bila belajar di rumah ni cabaran yang lain. Betul. Waktu itu juga nak membantu ibu bapa, membantu ibu bapa dalam urusan kerja rumah tangga. Dan pada masa sama juga nak membahagikan masa untuk mengulang kaji pengajaran ya. Dan nombor 3 juga terpaksa untuk cuba untuk mengadaptasi dengan suasana normal baru, iaitu pembelajaran dalam talian. Jadi ketiga-tiga benda perkara ini memainkan peranan yang penting. Walaupun kita lihat cabaran tu tidak nampak seakan-akan serius, tetapi sebenarnya dia mengganggu sikit sebanyak emosi kalau tidak dapat diuruskan dengan baik. Jadi yang penting sekali pelajar untuk kekal cemerlang, jangan anggapkan sesuatu cabaran itu sebagai perkara yang sangat membebankan, tetapi menganggap ia sebagai suatu ancaman yang boleh diuruskan. Jadi bila mampu untuk kita uruskan, kita tak rasa terbeban, insya-Allah kita tahu yang mana akan menjadi prioriti, yang mana perlu dilakukan dan yang mana kita boleh cuba untuk membuat perkara tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Mana kita boleh rancang perkara tersebut. Itu antara intipati yang sebenarnya cabaran untuk kita belajar di rumah. Dan tak dapat dinafikan juga ya, Wani dan juga Nisa. Bila kita lihat belajar di rumah ni, kita nak mencari lokasi. Betul. Dekat mana tempat yang sesuai nak kita belajar kan. Kita tak mungkin pada masa kita sedang mencari tempat-tempat ruang-ruang di dalam rumah tu yang sesuai. Ada yang mungkin yang bernasib baik tinggal di dalam rumah yang selesa, mungkin mereka ada pilihan. Tetapi bagi murid-murid yang tinggal di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman misalnya, mereka tempat pembelajaran terhad. Jadi ada yang terpaksa gunakan ruang, di situlah tempat tidur, di situlah tempat belajar mereka. Jadi mereka terpaksa sesuaikan dengan keadaan tersebut. Dan ada juga yang terpaksa keluar daripada rumah sebab akses internet terhad. Kan, di bawah pokok, di sebahagian di luar halaman rumah, tak ada masalah. Itu menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kita sebenarnya mereka ada motivasi dalaman. Kita kena hargai pelajar-pelajar kita. Mereka ada inisiatif. Berusaha untuk memastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan. Ini adalah sebenarnya kekuatan. Sebenarnya boleh saya terpuji lah ya. Pelajar-pelajar kita di Malaysia, anak-anak muda, belia-belia kita di Malaysia sebenarnya mereka ada jati diri dan juga tanggungjawab mereka. Itu dia permulaan yang sangat jelas daripada profesor kita hari ini, dan semestinya lepas ini ada lebih banyak yang kita ingin kupaslah bersama profesor. Tapi profesor dan Kak Nisa, Kak Nisa terus. Okey, kat sini disebabkan kita sudah pun menjaga satu jarak 1 meter. Inilah kita nak mengajar anda semua untuk simpan mas. Lebih elok kalau ada tempat untuk simpan mas, dan kalau macam profesor ataupun Kak Nisa ada poket, lebih mudahlah untuk masuk. Kalau macam Nisa, dalam beg ada bekas khas untuk simpan mas, dan lebih elok kalau bawa mas lebih ekstra supaya boleh tukar kalau kotor. Jangan ulang pakai kalau dah kotor. Macam ni lepas ni kita pakai yang barulah, lebih elok. Okey, baik. Itu serba sedikit pendahuluan dan pengenalan oleh profesor kita hari ini. Semestinya lepas ini banyak lagi soalan kita tanya berkenaan dengan motivasi banyak untuk pelajar situasi SPM. yang pelajar-pelajar, murid-murid di rumah boleh kaitkan dengan diri masing-masing. Tadi Prof pun dah ada sebut beberapa yang saya sendiri boleh kait dengan diri saya. Mungkin saya bukan pelajar lagi dah, tapi ada situasi yang saya tahu bila bekerja dari rumah atau buat aktiviti dari rumah, ada cabaran yang perlu kita adaptasi. Betul-betul. Okey, so itu dia, kita dah pun berkenalan. Lepas perkenalan, kita nak berehat dululah. Kita bagi peluang untuk mereka di luar sana untuk bersedia untuk dengar jawapan daripada profesor kita hari ini berkenaan motivasi untuk kekal cemerlang dalam SPM. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Didik TV KPM, Road to Success SPM 2020. Masih bersama saya Nisa K, Wani dan juga Prof. Wani, tak penat ke Wani?
Nak buat macam mana kita pun Ya. mencari rezeki. Ya. Selagi boleh bekerja di usia muda ni, bekerja. Maklumlah, Wani daripada pagi tadi dia memecut semua dengan bersutan adik-adik SPM 2020 kita yang akan menghadapi peperiksaan Isnin ini, dan ingin dimaklumkan bahawa peperiksaan jam 2 petang telah dilewatkan 15 minit untuk Betul. memberi laluan kepada waktu solat Zuhur mengikut waktu kawasan masing-masing ya. Okay, baiklah Profesor, kita teruskan ya. Banyak Boleh, nak tanya ni bercakap mengenai pelajar murid-murid SPM 2020, cabaran di rumah begitu begini dan sebagainya. Apa antara yang mungkin Prof boleh kongsikan selaku pakar pembangunan belia untuk mereka kekal bermotivasi dan tips untuk belajar? Okey, terima kasih. Sebenarnya bila kita lihat dalam konteks pelajar, mereka juga adalah golongan belia. Kerana kalau lihat dalam dasar belia Malaysia, terdapat 8 kumpulan sasaran dan salah satunya adalah belia bersekolah. Iaitu belia yang berusia di antara 15 hingga 18 tahun waktu di sekolah. Jadi waktu ini sebenarnya adalah tempoh mereka sedang mencari identiti. Jadi kalau kita dalam istilah pembangunan belia, sebenarnya tempoh belia awal ni 15 hingga 18 tahun ni adalah tempoh mereka sedang mencari identiti. Jadi bila sebut tentang identiti, terdapat 2 benda yang penting perlu ada. Yang pertama ialah pembinaan aset dalaman. Pelajar-pelajar kita sendiri, bermakna aset dalaman tu merangkumi dia punya pendidikan, knowledge, skills berkaitan dengan diri dia. Jadi berkaitan dengan aset dalaman ni juga berkaitan juga dari segi aspek psikomotor, bagaimana kemahiran mereka membuat. Selain daripada itu, terdapat satu aset lagi yang penting, iaitu aset luaran. Aset luaran ini dah dipanggil sebagai aset sokongan yang boleh datang daripada guru-guru di sekolah, daripada rakan-rakan, daripada ibu bapa dan juga masyarakat. Jadi ini sebenarnya yang memerlukan satu proses yang dipanggil sebagai pembinaan aset, iaitu aset belia itu sendiri. Jadi berkait dengan konteks pecutan akhir ni, kita sebut tentang pembinaan aset ni, sebenarnya penting juga untuk golongan pelajar-pelajar kita ni untuk kekal positif. Mereka perlu kekal positif. Jadi bila sebut tentang kekal positif, dia berkait dengan aset dalaman tu. Jadi bila dia kekal positif, dia akan nampak bayangan seperti seakan apa sebenarnya yang dia nak capai dalam hidup dia. Dia akan mula berimajinasi, datang ke Dewan Peperiksaan, menjawab soalan peperiksaan, dan tak mustahil sewaktu menjawab peperiksaan tersebut, dia telah fikir yang dia sedang memegang transkrip keputusan peperiksaan SPM dan gembira dan berjayanya mereka dan bersama dengan guru-guru dan ibu bapa mereka. Jadi tidak mustahil bila kita ada berimpian tersebut, sebenarnya secara langsung dia membina motivasi dalaman. Secara tidak langsung dia akan membolehkan kita rasa kita nak buat yang terbaik. Kerana SPM ni sebenarnya ialah sekali saja dalam hidup mereka. InsyaAllah lah kan. Tapi kalau mereka ada peluang lain dan sebagainya, itu terpulang. Tetapi biasanya perjalanan kita, SPM ni sekali dalam hidup kita dan kita akan cuba buat yang terbaik. Jadi bila kita ada rasa begitu, secara tak langsung kita akan ada kekuatan dalaman yang membuatkan kita nak buat yang terbaik. Dan yang kedua, bila kita lihat untuk dari segi aspek pecutan akhir lah, untuk dikekal cemerlang ni sebenarnya, dia kena bijak menguruskan rehat. Bijak menguruskan rehat penting. Walaupun orang kata belajar je tak guna juga kalau tak cukup rehat nanti masuk dewan peperiksaan mengantuk. Betul. Tak boleh fikir dah. Selalu kita dengar bajak untuk menguruskan pembelajaran, menguruskan kelas, teknik belajar dan sebagainya. Study dan sebagainya. Tetapi kalau saya suka untuk kita tengok juga teknik menguruskan rehat. Itu penting. Bermakna rehat tu bukan rehat terus, tetapi rehat yang orang kata bersusun. Kita kena perancang macam mana kita nak rehat kita. Kita nak tengok TV ke, mungkin nak melayari internet ke dan sebagainya. Kita perlu ada waktu senggang tersebut. Kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh letak jauh-jauh gadget tersebut kerana gadget itu sebenarnya sebahagian dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi bagaimana kita menggunakan dia secara yang baik. Istilah dia Wani dengan Nisa ibarat seperti pisau. Pisau. Pisau kalau kita gunakan dengan baik, dia akan memberi manfaat kepada kita. Tetapi kalau pisau tersebut kita guna cara yang sebaliknya, dia akan membawa kemudaratan. Sama juga dengan penggunaan media sosial, sama juga dengan penggunaan tablet sebagainya. Jadi ibarat seperti begitu, bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut secara yang berhemah. Kita kena rehat, cukup rehat. Kalau orang kata cukup tidur, betul. Banyak kajian yang membuktikan yang bahawa apabila pelajar-pelajar kita cukup rehat, cukup tidur, mereka mampu menjawab peperiksaan dengan baik. Tetapi bukannya sekadar tidur saja, tetapi perlu mendapat tidur yang berkualiti. Itu penting.
Ya. Tidur berkualiti kena cukup 8 jam ke maksudnya? Dia tak semestinya tidur berkualiti itu 8 jam. Mungkin dari segi tempoh je, tetapi bagaimana dia rasa nikmatnya tidur tersebut, rehat tersebut, dia Tidur rasa yang fresh. Yang tak bangun-bangun. Ya, tak betul. sedar-sedar. Tapi jangan tak bangun terus lah kan. Itu lain, cerita lain. Di mana dekat sini dia perlu berada dalam keadaan emosi yang stabil. Ini penting sebab bila kita menjawab soalan peperiksaan, kita kena bersedia. Dan kita mempunyai rehat yang cukup, kita ada tidur yang berkualiti, secara tak langsung kita akan dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Kerana bila sebut tentang ilmu ni, dia ada 4 layer. Dia ada 4 tahap sebenarnya. Pertama, iaitu bagaimana kita register ilmu tersebut. Maknanya kita masuk. Mendaftar masuk. Check in. Ya, Check in dalam kepala kita. Okey. Lepas kita check in, baru kita akan cuba untuk simpan. Ya. Ilmu tersebut dia ada tahap. Kadang-kadang mungkin benda tu priority kita ingat. Mungkin benda ni kita boleh kemudiankan. Kita tahu bagaimana kita kawal otak kita. Sebab tu peranan penting otak kanan dan otak kiri. Ya. Otak kanan dia akan lebih bersifat kepada jangka panjang. Okey, lebih kepada emosi. Okey. Berbanding dengan otak kiri, dia jangka pendek tetapi dia lebih kepada kemahiran teknikal, intelligence. Jadi kita gunakan kedua-dua otak kanan dan otak kiri tersebut. Kita cuba untuk kaitkan dengan bagaimana kita nak cuba untuk menterjemahkan dia. Maknanya kita dah menggunakan dia dan akhir sekali tahap yang keempat dari segi pembelajaran kita adalah bagaimana kita untuk cuba mengaplikasikan benda tersebut. Maka waktu peperiksaan tersebut sebenarnya adalah waktu medan untuk dia melontarkan Apa yang dia dah belajar, apa yang dah didaftar masuk apa yang ni daftar Wani. masuk, apa yang dah disimpan dan apa yang dia faham. Baik, Jadi baik. waktu itulah waktu medan, orang kata perjuangan. Orang kata kalau alang-alang mandi peluh tu betul-betul mandi peluh lah. Biar basah lah kan. Luar dia pun basah. Biar basah lah kan. Okey, bermakna dekat sini menunjukkan yang bahawa itulah proses sebenarnya bagaimana kita menguruskan ilmu tersebut. Okey, baik. Profesor ada kata dapatkan cukup rehat. Itu semua penting. Adakah penjagaan makanan juga penting sebenarnya? Ya, soalan sangat bagus Wani. Sebab yang penting adalah bagaimana kita untuk lebih bertenaga sebab tu tempoh peperiksaan ni. Kita sedia maklum yang tempoh SPM 2020 ni dalam sebulan iaitu 22 hari bulan Februari hingga 23 hari bulan Mac. Ya, tempoh yang sebulan ni sebenarnya perlu untuk pelajar-pelajar kita ni menjaga kesihatan mereka termasuk juga dengan makanan. Elakkan makan benda-benda yang berisiko kan. Yang penting makanan tu halal. Makanan yang berkhasiat. Yang non muslim insya-Allah dapatkan yang bersih. Jadi secara langsung kita dapat tenaga dari situ. Kerana daripada situlah yang memberikan kita semangat kepada kita untuk kita belajar, untuk kita menjawab peperiksaan. Okey. Dan yang penting lebihkan makanan benda-benda yang lebih membantu untuk perkembangan memori kita. Okey, sebagai contoh, makanlah banyak lebih sikit kismis, buah-buahan, banyak vitamin, kekacang, kan? Kalau rasa teringin nak makan tempe tu makanlah. Waktu inilah pesta tempe kan. Nak makan tak apa, makan benda yang berkhasiat sebagainya. Yang ni kurma, yang ni sebenarnya yang akan memberi tenaga. Walaupun kita menghadapi peperiksaan katakanlah 2 jam peperiksaan ataupun sejam setengah misalnya, kalau kita makan kurma, tenaga tu ada. Jadi dah macam sahur dah lah. macam sahur. Jadi lepas habis peperiksaan buka puasa lah. Nak makan boleh makanlah apa saja kan. Cuma kena jaga pemakanan tersebut. Saya setuju dengan Wani. Dan selain daripada pemakanan yang baik, perlu juga untuk kita mencari teman. Teman tu siapa? Bukan lagu Iman Troy yang pilih-pilih lagi bukan kan. Jadi teman. Jadi kita adalah teman yang membolehkan kita bersama-sama berkongsi pembelajaran tersebut. Kerana dalam tempoh pecutan akhir ni kita tak boleh nak banyak belajar sangat. Sebab kita dah belajar sebelum ni, kita dah cuba untuk orang kata register, check in tadi kan. Dan kita dah cuba untuk simpan. Waktu sekarang ni adalah bagaimana kita apply benda tu. Jadi waktu ini kita perlu ada teman yang boleh kita berdiskusi. Kalau misalnya kata kita terpaksa jauhan untuk membuat secara atas saya, tak ada masalah. Waktu-waktu hujung minggu ni lah, waktu-waktu terluang ni lah kan, ataupun selepas balik peperiksaan, mungkin nak buat revision kejap dengan kawan, boleh Google Meet dengan kawan, tak ada masalah kan, sekarang norma baru kan, video call dan sebagainya. Dan kalau berjumpa pastikan kena jaga jarak sosial yang seperti tadi lah. Kena sanitize, pakai face mask dan sebagainya. Jadi kerana apa? Kerana ada 4 komponen kelebihan apabila kita ada berdiskusi dengan kawan, dengan rakan kita. Pertama, ada benda yang kita tahu, dia tahu. Itu cantik. Maknanya kita faham, dia pun faham. Boleh berkongsi sama-sama. Boleh berkongsi sama-sama. Lagi dia akan mengukuhkan lagi pengetahuan kita lah terhadap benda tu. Perkara yang kedua, ada benda yang dia tahu, kita tak tahu. Waktu ni kita belajar. Waktu ni dia akan berkongsi. Okey. Dan ada perkara yang kita tahu tapi kawan kita tidak tahu.
Waktu inilah kita pula memainkan peranan untuk berkongsi. Bertukar maklumat. Berkongsi kan apa yang dia ada kata, mungkin pembelajaran tersebut perlukan penjelasan dan sebagainya. Dan yang sonoknya yang keempat ni, awak pun tak tahu, saya pun tak tahu. Yang tu hashtag ada aku kisah. Tak ada saya gurau. Maknanya menunjukkan bahawa perlunya untuk kita berkomunikasi. Yang dua-dua tak tahu tu biasanya dah buka kitab peperiksaan. Jering-jering tahu, tak tahu. Tapi ada talian hayat lagi. Waktu inilah kita boleh cuba untuk menghubungi guru-guru kita. Saya yakin dan percaya yang guru-guru kita ni mampu untuk diakses. Waktu inilah mungkin kita boleh dapatkan penjelasan akhir dan saya tak langsung keberkatan ada di situ. Betul. Mohon doa-doa dan sebagainya. Boleh tengok di TV juga, pecutan-pecutan daripada pagi. Bagi perhatian kepada apa yang dikongsikan. Baik. Okey, Profesor, saya ada soalan lah. Profesor setuju tak ada yang mengatakan bahawa pentingnya kita buat study group supaya kita lebih faham, tapi ada jenis pelajar yang mereka lebih suka berseorangan. Macam Wani juga masa sekolah, Wani lebih suka berseorangan sebab lagi faham. Tapi ramai juga yang kata, kena buat study group ni. Oh ya ke? Kita berbeza. Ada kawan-kawan macam tu. Jadi apa pandangan Profesor? Mana yang lebih elok sebenarnya? Okey, ini ke Lone Ranger lah ni. Okey. Dia macam ni. Dia sebenarnya bila dalam proses pembangunan kognitif. Okey, maknanya pengetahuan kita. Sebenarnya dia bergantung kepada aset yang tu kata tadi, aset. Kalau kita ada kelebihan kita untuk kita memiliki suatu ilmu pengetahuan tersebut secara bersendirian, mungkin itu kekuatan kita. Sebab tidak dapat menafikan setiap manusia berbeza. Ya. Jadi ada kekuatan dia. Mungkin waktu itu Wani rasakan Wani selesa untuk bersendirian. Dan ada ketikanya Wani juga perlukan rakan-rakan, perlukan guru-guru, mungkin grup study group yang kecil kan, untuk kita mengesahkan lagi pengetahuan kita tersebut, memperkukuhkan lagi pengetahuan kita yang sedia ada. Jadi pada saya sebenarnya ada yang mengatakan bahawa bersendirian baik, ada yang mengatakan study group baik, tapi terpulang pada kita yang mana kita rasa sesuai. Tetapi sebenarnya dia ada kelebihan kalau kita buat study group. Maknanya study group ni kumpulan kecil lah, bukannya kumpulan yang besar kan, tapi memang dia konsisten. Setakat nak membawang sikit-sikit tu okeylah sebelum mula kan. Tapi lebih kepada perbincangan untuk mereka membina pengetahuan dan memperkembangkan idea-idea tersebut. Itu penting untuk memahami subjek-subjek tersebut. Itu penting. Kerana apa? Sebab menurut kajian, kalau kita belajar memberi pembacaan, maknanya kita sendiri, kita baca saja, mungkinan apa yang kita dapat mungkin sekitar 10% saja. Maknanya dengan proses kalau kita baca, okey, dan kita cuba untuk lihat, maknanya kita dah visualizekan benda tu, pembelajaran tersebut akan meningkat. Dia akan meningkat mungkin kepada 50%. Dan kita tambah lagi pengukuhan kita dengar pula benda tu. Proses bila mendengar bermakna kita dah mula berdiskusi. Kita dah mula berdiskusi dan secara langsung bila kita mula untuk berkongsi, tingkat ilmu kefahaman tersebut telah meningkat ke 90%. Bermakna kita dah mula berkongsi. Kita tahu dan kita kongsi pada orang. Jadi kita nak berkongsi dengan siapa? Dengan rakan-rakan study group ni lah. So saya percaya Prof, bila kita berkongsi, kita mengulang perkara tu. Bila kita mengulang, kita lebih ingat. Mengukuhkan kefahaman kita. Baik Wani, Prof, tadi kita dah berbincang mengenai konsep ataupun teknik belajar secara berkumpulan, secara berseorangan. Apa sebenarnya kesalahan-kesalahan lazim yang sebenarnya pelajar selalu buat tapi mungkin mereka tak sedar? Tadi Prof dah sebut sikit di mana belajar sangat-sangat pun tak boleh juga. Mungkin ada perkara-perkara lain yang diorang sepatutnya elak pada waktu-waktu akhir sebegini. Satu yang penting, jangan terlalu stres. Kerana kita bukannya kita tak nak benda tu stres, kita patut risau. Boleh risau tapi jangan terlalu risau. Jadi bermakna kita perlu kawal emosi kita. Yang penting selalu bercakap. Mungkin berkomunikasi. Mungkin kita ada ibu bapa kita. Mungkin kita ada saudara mara kita, adik-beradik kita, yang mungkin rakan-rakan kita dan guru-guru kita. Ini sebenarnya adalah proses terapi minda sebenarnya. Kita meluahkan apa yang kita rasa, mungkin kita rasa terlalu tertekan. Tetapi waktu inilah waktu yang kita nak berkongsi. Dan mungkin Allah juga bagi ilham kepada rakan kita, melalui rakan kita, dia memberikan nasihat yang baik untuk kita berubah dan menjadi lebih baik. Secara tidak langsung kita boleh mampu untuk mengatasi semuanya. Sebab kita kena ingat bahawa peperiksaan ni
adalah sebuah proses yang semua rakyat Malaysia lalui. Ya. Betul. Ya, tambah-tambah lagi SPM kan. Orang kata SPM ni kunci kehidupan. Ada juga cakap macam tu Macam kan. profesor pun mesti lagi banyak jumlah peperiksaan yang dah pernah duduk. So, peperiksaan tu ibarat seperti kita tak bolehlah mengukur peperiksaan ni untuk semata-mata untuk A, B, C dan D. Sebenarnya nilai peperiksaan tu jauh lebih daripada itu. Bagaimana kita membina pengetahuan kita untuk kita apply dalam hidup, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan dan memanfaatkan orang lain. Itu yang penting. Jadi maknanya perlu kawalan emosi yang baik supaya kita kekal positif dan selalu cuba untuk berimpikan benda yang baik. Kita berimpian yang baik. Dan yang penting kena selalu niat. Apa yang kita belajar ni sebenarnya kita nak dapatkan keberkatan Allah SWT. Dan juga kita nak dapatkan benda ni kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Yang tu yang penting. Supaya kita bukannya semata-mata nakkan A, bukan nak A+, tetapi keberkatan ilmu yang kita dapat. Betul. Mungkin dengan SPM yang kita ada, pencapaian yang kita ada, mungkin disebabkan itu punca kita mendapat peluang-peluang yang lebih besar. Masuk ke universiti. So saya jemput sebenarnya. Bagi pelajar-pelajar SPM kita, cuba memiliki impian, gambarkan impian. Saya nak masuk universiti. Saya nak belajar menuntut ilmu. Yang tak ada masalah. Kalau kata nak bekerja dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Carilah pengalaman tersebut sementara menunggu keputusan. Tak jadi salah pun. Tetapi anggapkan bahawa ini adalah permulaan untuk saya pergi lebih jauh. Kita menjunjung nilai ilmu yang tinggi. InsyaAllah impian kita nak masuk universiti itu jelas. Okey, jadi masuklah. Jadi sebenarnya tak langsung ilmu ni sebenarnya membolehkan kita merancang sebenarnya masa depan dan kita kena gunakan imajinasi positif kita supaya kita merangsang otak kanan dan otak kiri kita untuk selari dengan apa yang kita impikan. Pentingnya orang kata untuk menimba ilmu kerana ilmu yang kita timba dari sekarang ini amat berguna untuk masa depan kita. Sebenarnya bukan setakat SPM je, tapi lepas SPM walaupun dah kerja, walaupun nak melanjutkan pelajaran ke universiti, kena sentiasa rajin menuntut ilmu, tidak kiralah dalam apa bidang sekalipun. Ya, betul tu Wani. Lagipun kita ada banyak orang di sekeliling kita yang kita boleh hubungi untuk kita komunikasi, untuk kita bertanyakan khabar. Mungkin nak berbual-bual je kosong untuk release stres orang kata. Janganlah fikir je banyak lagi Wani. Semestinya lepas ini lebih banyak soalan yang kita ingin ajukan kepada profesor kita. Tapi sebelum itu kita nak berehat dulu lah. Dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Didik TV KPM Road to Success SPM 2020. Masih bersama Wani, Nisa dan juga Prof. Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pakar pembangunan belia UPM bersama-sama dengan kita Wani daripada awal tadi jam 11 pagi berkongsi tips, pelbagai motivasi komunikasi, segala input yang kita beri khas untuk adik-adik kita yang tengah pecutan terakhir ni SPM 2020. Baiklah, bercakap mengenai PDPR, pembelajaran daripada rumah. Anak-anak ni berada di rumah bersama-sama dengan ibu bapa yang turut bekerja dari rumah. Mungkin ada boleh kongsikan peranan ibu bapa nak membantu adik-adik SPM kita untuk pecutan terakhir mereka ni, Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Satu soalan yang baik. Kerana yang penting sekali adalah sentuhan ibu bapa itu sendiri. Bermakna di sini bahawa anak-anak, especially anak-anak muda kita, belia kita, sebenarnya dia memerlukan perhatian mak ayah. Dan apabila mak ayah bantu, saya betul langsung walaupun mereka tidak faham tentang konten, tetapi saya tak langsung dia membantu dari segi emosi, insya-Allah mereka akan cemerlang. Saya tak dapat nafikan memang peranan ibu bapa ni sangat penting. Saya ucapkan tahniah sebenarnya kepada ibu bapa di Malaysia sebab pada saya anda adalah ibu bapa yang hebat. Saya juga memiliki anak dan anak saya pun sedang menjalani proses pembelajaran di rumah. Bukan suatu perkara yang mudah sebenarnya. Dalam masa sama kita dengan tuntutan kerja dan pada masa sama juga kita nak memastikan anak-anak kita dapat peluang untuk belajar secara dalam talian. Tetapi sebenarnya bila sebut tentang pecutan akhir ni, ibu bapa kena lebih banyak membelai anak-anak. Sama mecut dan lebih banyak membelai anak-anak. Kita ada 3 lay sebenarnya konsep ni. Dia jablay, keblay dengan seblay. Apa lay tu? Jablay tu jarang dibelai. Jarang dibelai. Yang ni yang sebenarnya yang anak-anak ni dia mencari perhatian lain. Dia ke mana dia pergi? Dia cari kawan-kawan dia. Kalau pilih kawan yang baik, okey. Tetapi kalau pilih kawan yang salah, kita tak mahu macam tu. Alright? Yang kedua,
belai, kerap dia belai. Kerap dia Kerap belai. Tapi ni dia bolehlah berat, dia belai tapi jarang-jarang. Tapi boleh di satu lagi level, tahap lagi iaitu selalu dibelai. Selalu dibelai. Bila selalu dibelai, anak-anak ni dia akan menghasilkan hormon adrenalin yang positif. Dia rasa seronok. Bayangkan beza kalau mak ayah bercakap berbanding dengan mak ayah bercakap dan pegang anak-anak. Sentuhan mak ayah ni sebenarnya Allahu Akbar. Allah memang jadikan saraf-saraf ni sebenarnya untuk kita menjadikan hubungan antara anak dengan ayah ni, ibu ni sebenarnya adalah satu hubungan yang sangat unik. Betul. Jadi waktu inilah sebenarnya peranan ibu bapa. Yang kalau ingat dulu waktu kita nak mengambil SPM kan. So saya ingat lagi dulu kita selalu kali basikal kan. Ada satu ketika mak ayah kita hantar sebab nak bagi semangat kita untuk peperiksaan kan. Hantar sampai sekolah. Ya, kalau ikutkan nak masuk dalam dewan peperiksaan tu. Kalau di sekolah saya ibu bapa tunggu sampai habis sampai paper tu. kan. Dengan adanya ibu bapa yang mengaji Quran, mendoakan supaya anak menjawab peperiksaan dengan mudah. Teruskan usaha tu ibu bapa. Ini adalah satu amalan yang baik. Doa kepada mereka walaupun mereka tengah menduduki peperiksaan tersebut. Bacalah apa-apa, bagilah semangat. Yang mana bukan muslim, doa kepada Tuhan supaya anak-anak kita ni mudah diberikan peluang dan juga orang kata dari segi pembukaan minda mereka untuk menjawab. Dan yang paling penting, mak ayah kena sama doa dengan anak. Ini ingatan untuk saya juga. Kena doa juga dengan anak. Ambil doa Nabi Musa tu. Yang tu sebagai sangat bagus, iaitu surah daripada surah Toha ayat 25 hingga 28 kan. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa sama-sama dengan anak-anak. Tak salah. Jadi saya tak langsung anak-anak bila mak ayah berdoa sama-sama dengan dia, ya Allah rasanya tak sabar nak masuk dewan peperiksaan tu. Luar biasa tu kan, dia ada kekuatan luar biasa. Dia bukan bisya-bisya punya. Ini luar biasa. Ini luar biasa punya. Jadi dia tak sabar nak masuk dewan peperiksaan, dia tak sabar nak menjawab, dia tak sabar untuk melontarkan apa yang dia dah check in dulu. Dah kepala dia. Dia dah simpan. Dah ada apply. Sekarang ni dia nak untuk menterjemahkan, nak mengaplikasikan apa yang dia belajar. Dan bagi adik-adik kita yang tinggal di asrama, boleh hubungi. Ada antara rakan-rakan kenalan saya yang anak-anak ataupun menghubungi ibu bapa masing-masing untuk memberi mendapatkan kata semangat, doa. Ada yang sampai nangis lah, Prof. Betul. Sedih sayu kan. Ya, macam soalan daripada saya sendirilah, Prof. Ini lebih kepada soalan yang agak personal, di mana seperti Prof kata tadi, untuk mendapat belayan daripada ibu bapa itu penting. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang, kita tidak tahu latar belakang keluarga itu. Mungkin anak-anak itu ada yang rasa tertekan dengan sekolah, lepas ibu bapa dia sibuk. Jadi Prof sendiri ada tak nasihat ataupun penting ke sebenarnya pelajar itu memendam perasaan mereka atau mereka kena luahkan juga? Ya, seperti yang saya tadi, komunikasi adalah perkara yang sangat penting. Bila sebut tentang bagaimana kita nak mengubah diri kita ke arah positif, perlunya untuk kita berkomunikasi. Sebab itu fitrah manusia. Walaupun mungkin kita berpeluang untuk bercakap secara lisan, tetapi kita tak nafikan ada yang kurang bernasib baik, mereka berkomunikasi secara lain. Melalui secara non-verbal, mata dan pergerakan seperti itu. Tapi mereka sendiri berkomunikasi kerana ini adalah fitrah manusia. Jadi penting sekarang ni adalah bagaimana ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu anak-anak. Mungkin waktu dia tengah sibuk, mungkin dia sibuk dengan urusan. Tetapi bila waktu ketika yang anak-anak memerlukan mereka, saya yakin dan percaya, insya-Allah ibu bapa anda mampu melakukannya. Bawa anak-anak kita, pegang mereka, peluk mereka, sebutkan kata-kata yang indah, kata-kata yang positif untuk pastikan anak-anak kita rasa gembira dan selesa. Jadi kalau mana mungkin ada yang mungkin mak ayah dia dah tak ada dan sebagainya kan, saya pun ucapkan simpati kepada viral baru-baru ni, seorang pelajar SPM kita yang terpaksa jenazah ayah dibawa ke hospital, daripada hospital ke sekolah kan. Jadi pada saya ucapkan semoga pelajar terbabit berjaya. Sebenarnya ramai lagi boleh mengambil satu peluang inisiatif ini. Walaupun dia dalam keadaan sukar sekalipun, dia masih lagi boleh menjawab peperiksaan dengan baik. Apatah kita yang lagi yang di luar ini. Saya tak dapat bayangkan. Tak dapat bayangkan betapa kuatnya dia kan. Tetapi ini sebenarnya adalah satu proses bagaimana kita cuba untuk menghubungkan peranan ibu bapa sekarang ni dalam tempoh yang kritikal ini. Dan yang paling penting, pelajar juga perlu bijak untuk menguruskan masa tersebut. Kan, jadi waktu ibu bapa tengah sibuk, janganlah kacau kan. Tapi waktu dia senggang dia, kita approach anak-anak, ambil peluang untuk bersama ibu bapa kan, dan ibu bapa juga ambil peluang. Jadi bila ada proses tersebut, baru dia akan rasa gembira dan selesa. Kerana proses pembelajaran dari rumah ni sebenarnya
dia bermula daripada 4 tahap, iaitu pertama belief, kepercayaan. Kepercayaan. Maksudnya kepercayaan ni bahawa dia tahu tanggungjawab dia sebagai anak dan ibu bapa juga tahu peranan dan tanggungjawab dia sebagai ibu bapa untuk membimbing anak-anak ni. Okey, dia percaya, dia trust. Dan bila kita percaya, baru lahirnya datang perkataan suka, sayang, cinta, love. Okey. Bila kita ada perasaan suka, sayang dengan ahli keluarga kita, dengan mak ayah kita, dengan anak-anak dan sebagainya, jadi secara langsung baru akan melahirkan perasaan gembira, keseronokan, happiness. Okey. Dan bila kita happy sebenarnya, baru kita tahu tentang sebenarnya inilah makna kehidupan. Kenal tak John Lennon? Dulu ada seorang gitaris, Beatles, John Lennon. Okay, saya nak kongsikan inspirasi lah cerita dia tersebut. John Lennon, sewaktu dia kecil, mak dia selalu cakap, awak mesti happy dalam hidup. Hari-hari mak dia cakap. So, bila dia besar, dia masuk ke sekolah dan cikgu dia tanya, John Lennon dan kawan-kawan dia, apa nak jadi apa? So, of course, kawan kata saya nak jadi engineer, saya jadi arkitek, saya nak jadi doktor kan. Tapi bila sampai ke John Lennon, saya nak jadi orang yang I want to be happy. Saya nak jadi orang yang gembira. Cikgu dia agak terkejut. Awak tak faham soalan saya. You not understand my question. Cikgu dia jawab balik. Sebenarnya kita yang tak faham tentang makna kehidupan. Jadi maknanya kehidupan tu adalah kegembiraan. Dan daripada situlah baru lahirnya mutual respect. Bermakna respect antara ibu bapa menyayangi anak-anak mereka dan anak-anak juga saya hormat kepada ibu bapa. Saya tak langsung, proses ini adalah proses timbal balik sebenarnya. Jadi kepada yang mana yang mungkin mak ayah dia telah tiada, insyaAllah kita ada lagi ramai ahli keluarga. Kita ada guru-guru kita. Kita ada rakan-rakan yang baik. InsyaAllah yang sentiasa membantu. Jadi inilah satu peluang sebenarnya yang kita gunakan. Dan yang paling penting, kita kena bijak uruskan masa juga. Itu penting. Ini penting. Time management sebenarnya. Sebab waktu ni pecutan akhir ni. Memang kita betul-betul nak pecut. Takut nanti ada pelajar yang lagi dah nak akhir, lagi nak pecut, lagi dia tak boleh nak jaga dah, tidur, duduk fikir je macam mana pun. Yang tu penting tidur berkualiti tu. Kalau tak asyik duduk memenung kan. Nanti tidur setengah jam terjaga banyak kali. 8 jam pun jadi tak berkualiti kan, Prof? Kita jangan jadi pencuri masa. Pencuri masa ni kadang-kadang bila kita buka buku, kita berangan. Kita kena elakkan tu. Kita pun kena, kita alamak, hashtag sentap kan. Agak susah di situ. Maknanya kita kena manage betul-betul. Gadget boleh, ada masa dia. Sebab tu saya kata menguruskan waktu rehat. Itu yang penting. Waktu kita belajar, kita fokus dan cuba untuk letakkan priority di situ. Ada tips yang saya boleh kongsikan untuk menguruskan masa ni, ada 4. Pertama sekali, kalau benda tu penting, benda tu segera, buat sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Okey. Priority. Yes, dia priority. Kalau benda tu penting tapi tak segera, bermakna kita boleh susun bila kita nak buat. Okey. Ada yang kes ketiga, benda ni tak penting tapi segera kena buat. Memang kena buat juga, tapi benda ni tak penting. Delegate lah. Mungkin kita boleh minta bantuan adik keluarga lain bantu kan, ataupun mungkin minta bantuan kawan-kawan dan sebagainya. Dan ada yang paling best sekali, tak penting dan tak segera. Yang tu kita kemudiankan. Kalau boleh tak payah buat pun tak apa. Biasanya yang hujung-hujung tu lah, Prof. Yang kita tak penting, tak segera, kita buat juga. Itu dah membazir waktu dekat situ. Baiklah. Betul. Mungkin Prof boleh kongsikan kalau Prof dahulu masih ingat zaman-zaman Prof dahulu, macam mana situasinya dibezakan dengan zaman sekarang? Cabaran zaman sekarang ni pada saya adalah kekuatan. Kalau kita anggapkan cabaran itu kekuatan, insya-Allah kita akan manfaatkan yang baik. Yalah, kalau saya akui dulu kita bukan adanya WhatsApp atau Telegram, kan? Jadi proses even dulu pun SMS pun baru diperkenalkan waktu itu dan kita pun tidak membawa handphone ke sekolah, kan? Betul. Jadi saya ingat waktu itu zaman 1G 1G. Zaman 1G ni zaman apa? Zaman telefon yang besar tu. Yang orang kata bateri yang besar, yang ada ayah port. saya punya dulu tu. Ya, betul lah. Itu zaman 1G. Yang besar yang ni besar ni. Saya pun tak lahir lagi, Prof. Telefon atur tu kan, yang tarik kan, kabel kan. Jadi iaitu adalah zaman 1G, iaitu orang boleh call saja kan. And then kemudian dia bergerak ke zaman 2G kan. Generasi kedua mulalah orang boleh menggunakan telefon dan juga mesej. Ada alat kelui kan. zaman-zaman Kemudian saya ingat waktu tu kita berada di malam matrikulasi waktu tu. Saya matrikulasi dulu. Jadi waktu tu dah mula datang keadaan 3G. Waktu tu orang dah boleh guna call, boleh SMS dan juga boleh hantar MMS. Ingat lagi? Kan? Betul-betul. Waktu tu kita set lagu tet. Kita set lagu kan Nokia kan, itu ni kan. Jadi perkembangan tu makin lama makin berkembang dan alhamdulillah kita nak masuk 5G dah sekarang. Kan. Waktu sekarang ni tekan je kat sini di Johor dah jalan. Maksudnya macam tu. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah sebenarnya kekuatan yang sepatutnya dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita. Sebenarnya kita juga kena fikirkan selain daripada SPM ni, apa nak jadi selepas ini. Waktu inilah kita gunakan kelebihan-kelebihan pengetahuan yang kita belajar di sekolah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan.
Jadi waktu selepas SPM ni lah peluang mereka untuk meneroka peluang-peluang terutamanya maklumat tentang akademik untuk melanjutkan pengajian. Mereka maklumat untuk mereka mungkin nak mencari sumber pendapatan tambahan sedikit, bekerja sampingan untuk membina pengalaman dan kekuatan mereka. Dan saya akui sebenarnya bila seorang manusia menjadi matang apabila didedahkan dengan pengalaman. Jadi selagi banyak-banyak pengalaman yang baik dia dapat, insya-Allah dia akan lebih matang dan akan lebih mampu untuk menghalangi cabaran yang besar di luar sana. Betul. Pengalaman mematangkan kita. manusia. Okey, baiklah. Ini kita dah cakap pasal emosi, kita dah cakap pasal motivasi. Nampaknya sekarang ini tiba masanya untuk kita dengar sendiri apa tips untuk calon-calon SPM untuk kekal motivasi dan kekal cemerlang untuk SPM. Mungkin Prof boleh kongsikan tips pencerahan akhir kepada mereka semua. Okey, terima kasih Wani. Yang penting adalah fokus kepada kekuatan diri. Itu penting. Kekuatan diri. Kita tahu tentang kekuatan ini, kita accept dalaman kita. Kita tahu tentang kekuatan kita, fokus kepada kekuatan tersebut. Orang kata kalau boleh all out lah, swing habis. Itu adalah kekuatan kita. Dan nombor dua, penting sekali adalah bagaimana ibu bapa. Macam kita tadi memainkan peranan. Waktu inilah peranan ibu bapa, peranan ahli keluarga untuk memberi sokongan kepada anak kita. Walaupun dia stres, dia stres murung kan. Bagi tahu mereka insya-Allah esok ada lagi. Dan masa depan lebih cemerlang untuk kita kan. Jadi mana bagi semangat dan kata-kata positif. Dan untuk para pelajar, cuba untuk jadikan SPM ni sebagai medan pertempuran yang terbaik. Target 120%, bukannya 100%. 20%. Bermakna kita all out. Kenapa 120% ni? Ibarat seperti tupai. Tupai? Ya. Analogi dia ada tupai. Kenapa tupai? Sebab UPM banyak tupai. Jadi saya gunakan analogi tupai tersebut. Dia berada di kampus, jadi well educated tupai. Saya gurau je. Tupai ni sebenarnya kalau nak lompat daripada dahan A ke dahan B, dia tak akan lompat sama level atau ke bawah. Dia akan lompat tinggi. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Kenapa? Sebab tupai pun belajar fizik. Tadi kelas fizik kan. Okey. Kan dia kalau naik dia akan turun. Okey. Jadi bila lompat tinggi, tupai tahu bahawa kalau dia miss dahan ni, ada dahan lagi. Dia miss dahan ni, ada dahan lagi. Kalau miss juga, tanah tak lagi. Sebab tupai tahu jatuh ke tanah is a package deal. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Bermakna di sini menunjukkan bahawa kita kena aim benda yang tinggi supaya kalau kita tak dapat benda ni, kita still lagi on the par. Ini sebenarnya untuk bagi kita terus bermotivasi, kekal positif, dan yang paling penting anggapkan suatu proses peperiksaan ni sebenarnya kan, dia ada proses sebenarnya adalah cabaran yang perlu untuk diuruskan, bukan satu ancaman yang perlu dirunsingkan. Ini penting. Ingat pelajar-pelajar kita di luar sana, jangan biarkan kita dikawal oleh suasana, tetapi kita yang mengawal suasana tersebut. Betul tu. Mungkin ada pelajar-pelajar, saya sendiri dahulu mudah sangat bila tengok orang lain, alamak dia belajar berianya, kita pula jadi takut. Macam mana tu? Kadang-kadang benda tu mungkin jadi cabaran yang positif. Kita jangan anggap benda negatif. Kalau kita negatif, kita stres. Tapi kalau kita anggap perkara itu positif, bermakna kita boleh ambil semangat dia. Kalau dia boleh, kenapa kita tidak boleh? Itu semangat yang positif. Berbanding dengan, Allah, dia lagi banyak buat, kita lagi stres. Itu nanti tak dapat jawab tak jawab lah kan, kita risau. sebab. Sebenarnya, kadang-kadang bila kita terlalu fokus kepada bebanan kita untuk menghafal dan sebagainya pada saat akhir, kadang-kadang tak membantu. Sebaliknya, kita proses pembelajaran ini dia berterusan. Cuma bila saat akhir ni kita revise, kita memperkukuhkan apa yang kita ada. Waktu inilah kita boleh buat nota ringkas, kita boleh warnakan nota tersebut. Kadang-kadang waktu kita peperiksaan kita lupa apa terma ni, rupanya baru ingat ini berada di muka surat kedua yang saya warnakan warna oranye di penjuru kanan. Oh, tiba-tiba dapat. Psikologi dah di situ. Psikologi dekat situ kan. Dan mungkin kita boleh gunakan akronim misalnya, singkatan yang mudah kita ingat. Saya ingat ni contoh kan, cikgu saya ajar dulu kan, buat benda ni supaya kita ingat. Nak menjawab soalan sejarah kan. Zaman-zaman purba dulu, mula dengan apa? Saya ingat Pamnel. Okey, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. So, saya tak langsung benda tu dia akan memberikan satu peluang kepada pelajar untuk cuba recall. Waktu ni dia akan apply benda tu sebab dia dah check in. So sekarang ni dah check in, dia dah simpan. Jadi waktu mana dia nak guna dan terjemah dan aplikasikan pengetahuan tersebut. Betul. Nampaknya segala tips Profesor dah bagi, tapi kita nak ini untuk soalan diri saya lah. Diri saya dan diri kita semua. Macam mana kalau kita, dalam diri kita ni ada satu orang kata perasaan, behavior dan attitude di mana kita ni terlalu overconfident. Adakah overconfident itu baik sebenarnya, kerana orang kata bila terlalu tak confident pun susah tak juga. baik juga. Overconfident ni apa pros and cons dia, Prof? Okey, satu soalan yang baik. Ini memang soalan ikhlas ni. Memang kita perlu yakin, tetapi jangan terlalu yakin. Kerana kalau kita terlalu yakin, kita berada di dalam zon selesa.
Tetapi kita kena rasa yakin supaya kita berpeluang untuk belajar dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Sebab kita tahu kita masih lagi memerlukan. Itu sebenarnya tips dalam hidup. Bermakna kita boleh yakin tetapi jangan terlalu yakin. Dan jangan tak yakin langsung. Kalau tak yakin langsung ni kita risau. Tak jadi apa tak nanti jadi apa nanti depan kertas tu. Kan ini jadi macam low self esteem pula kan. Perasaan rendah diri terlalu sangat kan. Ini kata aset dalaman ni. Jadi pentingnya untuk kita bantu pembinaan aset dalaman tersebut dengan aset luaran, sokongan ibu bapa, guru dan sebagainya kan, supaya dia kekal cemerlang, kekal yakin. Bukan terlalu yakin tapi kekal yakin supaya dia dapat mengharungi tempoh peperiksaan ini dengan cemerlang insya-Allah. InsyaAllah. Macam-macam kita dapat input Wani. Betul. Seronok rasa bukan sahaja boleh diaplikasikan untuk murid-murid SPM 2020 tetapi untuk kita juga Wani, dan untuk juga dalam suasana kerja dan sebagainya. Untuk ibu bapa pun Profesor selit sekali segala nasihat ataupun bimbingan cara untuk kita lebih dekatkan diri kepada anak-anak. Kita sama-sama membantu anak-anak kita. Maklumlah kita faham Wani. SPM ni saya dulu pun dah all over the place orang cakap kan. Macam mana ni mak, bangun pagi macam mana ni mak kan. Dah lupa sarapan pun lupa, minum air pun lupa. Sebab tak kena Serba tak kena. Sampai sekolah tengok kawan-kawan terus macam-macam dah di kepala ni kan. Jadi kekal positif, kekal tenang, jangan terlalu berfikir sangat, overthinking tak boleh, overconfident pun tak boleh. Mungkin ada kata-kata akhir yang kita nak beritahu pada semua penonton kita? Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Yang penting sekali anda kena rasa bahawa peluang SPM ini adalah peluang yang terbaik dalam hidup kita. Bila kita rasa ia satu peluang yang terbaik, insya-Allah kita akan bermotivasi dan kita akan buat yang terbaik. Kepada ibu bapa, inilah waktunya untuk kita lebih dekat dengan anak kita. Jadikan SPM ni satu wadah untuk membolehkan kita terus rapat dengan anak kita. Kena ingat, anak-anak kita sedang mencari identiti. Jadi kalau kita bantu mereka mencari identiti yang baik, insya-Allah anak-anak kita mampu untuk menjadi orang dewasa yang baik. Memiliki aset dalaman dan luaran. Dan yang ketiga, doa pada Allah SWT. Banyak doa kerana apabila kita berdoa, di situ ada harapan. Tapi kalau kita usahakan dia, di situ ada kejayaan. Jadi perlu doa dan ikhtiar ini disekalikan supaya kita dapat bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam peperiksaan. InsyaAllah. Yang paling penting kita kena doa, usaha dan tawakal. Usaha, doa dan tawakal. Terbalik pula. Okey, jadi itulah dia perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Profesor kita pada hari ini. Dan kami di studio mengucapkan terima kasih banyak Profesor. Terima kasih atas jemputan. Sudi meluangkan masa dan berkongsi banyak input sebenarnya yang kami pun baru tahu. Yelah, walaupun dah habis SPM lama, wawancara Wani saya baru boleh 4 tahun. aplikasikan untuk adik saya akan ambil SPM tahun hadapan insya-Allah. Oh, ya ke? Oh, okey. Mungkin Wani pun boleh share dengan adik-adik Wani satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Jadi Profesor, terima kasih banyak sekali lagi. Dan kepada anda semua, terima kasih sudi bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Itulah dia. Selepas ini jangan ke mana-mana kerana petang nanti kita akan bersama dengan Akmal Nazri untuk subjek apa? Nazri buat apa tu? Nanti petang nanti. Kena tunggulah petang nanti subjek apa. Jadi sekian saja dari kami, dari saya Wani Carey. Saya Nisa K. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Ning Hilmi. Ayah kepada Ning Alif Daniel yang menduduki peperiksaan SPM 2020. Saya mengucapkan selamat berjaya dan juga kepada semua pelajar calon SPM tahun 2020 untuk tambah menghadapi peperiksaan. Assalamualaikum, saya Munira Mahmud, ibu kepada Ning Alif Daniel. Ingin mengucapkan tahniah kerana akhirnya dapat menduduki SPM. Dan selamat maju jaya kepada Ning Alif dan juga semua calon SPM 2020. Semoga diberi ketenangan dan kemudahan menjawab peperiksaan hingga selesai dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Saya Nik Haris Hakim, abang kepada Nik Alif Daniel, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh warga SPM 2020 dan percayalah keputusan di atas tangan anda. Terbaik. Nama saya Nik Hana Humaira, adik kepada Nik Alif Daniel, ingin mengucapkan all the best for USPM dan juga kepada semua pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2020.
Semoga kalian mencapai cita-cita anda. All the best to Abang Hanif and all the SPM candidates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Samsuri menitipkan ucapan ini khas buat putera-puteri saya, Muhammad Imran bin Muhammad Zaidi dan Nurul Sakinah binti Muhammad Zaidi, serta kepada semua pelajar-pelajar seluruh Malaysia yang sedang berjuang di medan peperiksaan SPM 2020. Moga sentiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dipermudahkan semua urusan, diberikan kesihatan yang baik, kefahaman dan ketajaman akal, ilham yang bernas, dapat menjawab soalan dengan tenang. Mudah-mudahan memperoleh keputusan yang terbaik, kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM, insya-Allah.